Baik, kembali dalam buletin awal ni dan tadi kita melihat kepada perkembangan banjir bagaimana berlaku di Pantai Timur terutamanya melibatkan Kelantan dan juga Terengganu yang dilaporkan semakin memburuk. Pastinya tumpuan juga kepada tragedi Batangkali dan kita nak melihat kepada perkembangan dan juga situasi terkini bersama dengan Rahimah Abdullah, wartawan Astro Awani yang kini berada di sana. Rahimah, boleh kongsikan mungkin dapatan daripada awal pagi tadi sehingga sekarang bagaimana proses SAR itu berlaku dan juga mungkin ada perkembangan dan juga situasi terkini dari sana. Silakan. Okey, terima kasih Ehsan di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Apa yang saya dapat kongsikan setakat jam 3.17 petang ini, operasi mencari dan menyelamat SAR baki 9 lagi mangsa yang masih tertimbus dalam runtuhan cerun di tapak perkhemahan di Fathers Organic Farm bermula kira-kira jam 9 pagi tadi selepas ditangguhkan kira-kira jam 9 malam semalam. Dan misi terbabit diteruskan dengan pembabitan lebih daripada 135 anggota dan pegawai daripada 5 agensi penyelamat utama. Dan selain itu, misi mencari 9 baki mangsa yang tertimbus turut dibantu oleh unit anjing pengesuan K9 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBPM dan juga polis Diraja Malaysia. Dan pada ketika ini, tumpuan diberikan kepada 3 sektor pencarian mangsa iaitu sektor A iaitu di Camp Hillview, di sektor B Camp Farmview dan juga di sektor C iaitu Camp Riverside. Dan pada hari ini juga pihak media turut diberikan ataupun dibenarkan untuk memasuki kawasan zon merah iaitu kalau kita dapat lihat di belakang sekarang pihak media mula berkumpul dan mereka dibenarkan masuk ke zon merah secara berperingkat. Dan tadi pihak Israwani juga kami jurukamera kami turut dibenarkan untuk masuk ke zon merah berkenaan dan berdasarkan visual-visual yang didedahkan melalui kamera kami mendapati kerja-kerja pengurikan tanah yang dilakukan dengan menggunakan excavator dan juga alat khas bagi mengesan iaitu NADMA membawa satu unit alat ground penetrating radar GPR di lokasi SAR bagi mengesan mangsa di dalam tanah menerusi refleks gelombang. Itu antara alat ataupun unit yang digunakan oleh NADMA bagi mengesan badan mangsa yang mungkin tertimbus di dalam runtuhan tanah berkenaan. Dan selain itu penggunaan unit K9 juga pada pagi tadi disediakan sebanyak 3 unit K9 dan penambahan dilakukan pada tengah hari dan pada petang ini juga mungkin akan berlaku lagi penambahan unit K9 berkenaan bagi memasti dan juga memasti mengesan unit K9 berkenaan dalam usaha mengesan saki baki jasad atau mayat yang masih lagi tertimbus di bawah tanah runtuhan berkenaan. Dan untuk makluman penonton semua, setakat ini korban akibat daripada insiden ataupun tragedi tanah runtuh di Batangkali ini adalah setakat ini kekal lagi 24 orang dan sebelum ini dilaporkan seramai 61 orang telah berjaya diselamatkan oleh pihak SAR dan 7 daripadanya cedera. Dan perkembangan pada hari ini tiada penemuan baharu iaitu badan mangsa ataupun mayat yang ataupun jasad yang ditemui yang terbaru pada setakat jam 3.21 petang ini dan menjadikan jumlah mereka yang masih hilang adalah kekal seramai 9 orang. Itu antara apa yang saya dapat kongsikan. Dan sebentar tadi tengah hari tadi juga diadakan sidang media daripada pihak polis Diraja Malaysia dan juga pihak JBPM itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan polis Diraja Malaysia katanya sudah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan di Fathers Organic Farm di sini pada Jumaat. Dan
Ketua Polis Hulu Selangor Superintendent Sufian Abdullah berkata mereka terdiri daripada seorang pengusaha dan dua pekerjanya yang hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Selangor pada Sabtu. Itu antara perkembangan yang saya boleh bawakan setakat jam 3.20 petang ini. Ehsan? Dan juga Rahimah, kalau dilihat sebelum ini mungkin ada koordinasi ataupun kawasan-kawasan pencarian yang ditetapkan oleh SAR dan sebagainya. Kalau untuk hari ini bagaimana, ia masih menetapkan kawasan pencarian seperti semalam ataupun ada lokasi ataupun pergerakan yang dibuat menerusi SAR hari ini, Rahimah? Okey, hari ini kalau melihat kepada pada hari Jumaat lalu, kita tengok telah pihak pasukan penyelamat, mencari dan menyelamat telah berjaya mengeluarkan mayat di sektor C, dan manakala pada Sabtu telah dikeluarkan kebanyakan mayat, iaitu 3 mayat dikeluarkan di sektor A. Dan daripada perkembangan itu, hari itu memandangkan hari ini tiga lokasi telah ditumpukan, iaitu di strategi A, B dan C. Dan kami pada pihak media juga telah dibenarkan masuk ke lokasi di zon merah dan memberikan satu perkembangan terkini berhubung dengan bagaimana, kalau dapat lihat di visual tadi, boleh lihat ada aliran-aliran air yang masih lagi terdapat di zon ataupun zon C dan juga zon B khususnya, yang menyebabkan mungkin memberi satu cabaran besar juga kepada pihak SAR untuk mencari saki baki 9 lagi badan ataupun jasad mangsa yang masih tertimbus dalam runtuhan tanah berkenaan. Dan kalau kita lihat kenyataan daripada pihak JBPM semalam juga mengatakan peluang untuk menemui mangsa yang masih selamat itu agak tipis, memandangkan kita melihat kepada hari ini dah masuk hari ketiga, dan bagaimana kondisi tanah yang masih lagi di bawahnya terdapat aliran air dan juga yang masih lembik, menyebabkan kesukaran untuk menemui mereka yang masih lagi hidup. Itu antara perkembangan yang saya boleh bawakan dalam jam ini, Ehsan. Baik, terima kasih Rahimah Abdullah. Pastinya perkembangan ini akan kami bawakan nanti. Nanti rakan wartawan yang lain juga akan berada di sana menggantikan Rahimah yang berada sejak pagi tadi lagi